Hai semua, nama saya Cikgu Shirley dan dalam video ini, Cikgu akan membincangkan kertas percubaan Pahang 2021 bagi mata pelajaran Matematik kertas 1 untuk soalan 31 hingga 40. Jom kita mulakan. Mari kita lihat soalan ke-31. Raja 11 menunjukkan satu set data. Okey, yang ni set data ni kita lihat sama ada tersusun ke tak ya. Yang ni belum disusun, jadi kita perlu susun dalam susunan menaik ya. Okey, tentukan julat antara kuartil bagi data di atas. Jadi dia nak julat antara kuartil. Okey, Q3 tolak Q1. Jadi kita susun, pertama sekali ialah kita susun semula dalam susunan menaik. Okey, semua data yang diberikan. Okey, jadi yang terkecil ialah 21. Okey, kemudian ada lagi satu, 21. Okey, kemudian 23, 28. Okey, 23, 28. Ada satu lagi, 27 dulu. Okey, 27. Kemudian baru 28. Okey. Dan kemudian 33, 35. Okey, 33, 35, 40. Okey, jadi sekarang kita tentukan median dulu. Okey, jadi sini ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya median ni di tengah-tengah sini. Okey. Dan kemudian ini ialah median Q2. Okey. Kemudian nak cari kuartil pertama ialah di sini. Okey. Kita pisahkan ni separuh ialah sini. Okey. Jadi ini ialah Q1, ini ialah Q3. Okey. Jadi di sini kita perlu cari apakah itu Q1. Jadi tak ada angka di tengah-tengah, kita cari, kita guna purata. Okey, 21 campur dengan 23 bahagi 2. Jadi ialah 22. Okey, jadi Q1 ialah 22. Kemudian nak cari Q3, kita guna purata juga ya. Okey, 33 campur 35 bahagi 2, kita dapat 34. Okey, jadi kalau nak dapat julat antara kuartil, okey, julat antara kuartil, kita guna Q3 tolak Q1. Jadi 34 tolak 22. Okey, kita akan dapat 12. Jadi jawapan ialah B. Mari kita lihat soalan ke-32. Jadual 1 menunjukkan denyutan jantung dalam bilangan denyutan seminit bagi 4 pesakit COVID-19 yang direkodkan dalam selang masa setengah jam. Okey, jadi ada 4 pesakit P, Q, R, S dan kita ada bilangan denyutan seminit. Okey, tentukan pesakit yang ditentukan yang menunjukkan denyutan jantung yang paling konsisten. Jadi yang paling konsisten maksudnya kamu carilah yang mana dapat julat terkecil. Okey, kita cari julat ya. Okey, jadi untuk pesakit P, julat ni kita guna yang tertinggi tolak dengan terendah. Okey, 120 tolak 82, kita dapat 38. Okey, kemudian ni 124 tolak 88, 124 tolak 88, kita dapat 36. Okey, 112 tolak 95, ya, tertinggi tolak terendah. Okey, 112 tolak 95, kita dapat 17. Kemudian 115 tolak dengan 95. 115 tolak 95, kita dapat 20. Jadi julat terkecil ialah 17. Okey, iaitu pesakit R. Jadi jawapan ialah C. Okey, mari kita lihat soalan ke-33 ya. Okey, Raja 12 menunjukkan sebuah botol yang mengandungi 8 biji pil berwarna biru dan 5 biji pil berwarna putih. Ali mengambil sebiji pil secara rawa. Jadi di sini, okey, kita ada 8 biru dan putih kita ada 5. Jadi jumlah di sini berapa? Jumlah ialah 8 campur 5 ialah 13. Jadi dia nak kebarangkalian Ali mendapat pil berwarna putih. Jadi putih ialah 5. Jadi 5 per 13. Okey, jadi jawapan ialah 5 per 13. Jawapan ialah B. Mari kita lihat soalan ke-34. Jadi soalan ini adalah berkenaan dengan kebarangkalian, probability. Okey, Koperasi SMK Emas menghadiahkan sekotak makanan dan sekotak minuman kepada sekumpulan 10 orang pelajar yang sedang menunggu giliran untuk disuntik vaksin COVID-19. Di dalam kotak makanan itu, ada makanan okey, mengandungi 6 biji roti coklat dan 9 biji roti jagung. Okey, manakala untuk minuman, okey, ada 5 tin air berperisa lychee dan 7 tin air berperisa oren. Jadi kita boleh buat satu gambar raja di mana untuk makanan,
okey, kita ada perisa coklat dan juga perisa jagung. Kemudian untuk minuman pula, okey, kita ada berperisa lychee ataupun oren. Okey. Jadi makanan ada berapa? Coklat ada 6. Okey, kemudian jagung ada 9. Okey, jumlah ialah 15. Okey. Kemudian untuk minuman, lychee ada 5. Kemudian oren ada 7. Jadi jumlah ialah 12. Okey, jadi kita sambung baca. Okey, Rosa mengambil 1 roti dan 1 tin minuman. Okey, apakah kebarangkalian Rosa mengambil roti coklat atau air lychee? Okey, atau ya, salah satu ialah coklat, salah satu ialah lychee pun boleh. Jadi apakah combo, okey, atau kebarangkalian untuk kombinasi ini? Apakah kombinasi yang boleh kamu cari? Okey, kombinasinya ialah, okey, kalau dia ambil roti coklat, okey, dia boleh jadi air lychee ataupun roti coklat air oren, ataupun kalau dia ambil roti jagung, okey, yang lain, yang seterusnya minuman tu mesti lychee. Okey, dia tak boleh ambil oren kerana kalau jagung dengan oren tak menepati soalan dikata coklat atau lychee, salah satu mesti ada. Okey, jadi sekarang kita hitung kebarangkalian. Okey, jadi untuk roti coklat sini 6/15. Okey, 6/15. Okey, darab dengan lychee ialah 5/12. Okey, 5/12 ya. Kemudian sambung, okey, campur dengan, okey, untuk coklat tadi 6/15 darab dengan oren. Jadi oren sekarang ialah 7/12. Okey, 7/12. Okey, 7/12. Kemudian campur dengan, okey, roti jagung. Jagung ialah berapa? 9 kan? 9/15. Okey, 9/15. Kemudian lychee ialah 5/12. 5/12. Okey. Okey, sekarang kita hitung guna kalkulator ya. Jadi yang ni 6/15 darab dengan 5/12, kita dapat 1/6. Okey, kemudian 6/15 darab dengan 7/12, kita dapat 7/30. Kemudian campur 9/15 darab 5/12, kita dapat 1/4. Kemudian kita hitung, okey, guna kalkulator. Okay, tekan kalkulator, kita akan dapat 13/20. Jadi ini jawapannya. Jawapan ialah A. Mari kita lihat soalan 35. Jadi soalan ini daripada bab trigonometri. Okey, raja 13 di bawah menunjukkan satu graf. Jadi ini ialah graf sin ya. Sin. Okey, ada sin, cos dan tangent. Jadi ini ialah graf sin macam ni. Okey. Okey, jadi nyatakan fungsi trigonometri bagi graf ini. Okey, jadi apa yang kamu perlu tahu untuk bab ini ialah, okey, y sama dengan A sin B X. Okey, jadi ini A mewakili amplitude. Apakah itu amplitude? Okey, amplitude ialah dari paksi X sampai ke titik maksimum. Itu ialah amplitude. Okey, jadi di sini amplitude ialah 3. Okey, dan kemudian B ni, okey, ialah bilangan kitaran. Okey, bilangan kitaran dari 0 hingga 360 darjah. Okey, berapa kitaran? Jadi satu kitaran ialah macam ni. Okey, ini ialah satu kitaran. Ini Y. Okey, jadi ini satu kitaran. Jadi kita nampak, okey, daripada gambar raja yang diberikan, jadi 0 hingga 360 ada 2 kitaran. Jadi ini ialah satu kitaran sin. Okey, kemudian ini ialah kitaran kedua. Okey, jadi maksudnya B ini ialah 2. Okey, bilangan kitaran ialah 2. Okey, jadi apabila kita masukkan nilai A dan B ke dalam formula ini, okey, jadi A ialah 3 dan B ialah 2. Jadi jawapan Y sama dengan 3 sin 2X. Okey, 3 sin 2X. Jadi jawapannya ialah C. Mari kita lihat soalan ke-36. Jadual 2 menunjukkan nilai-nilai bagi pemboleh ubah P, Q dan R dengan keadaan P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q dan berubah secara songsang dengan R. Okey, maksudnya ialah P Q square, okey, Q kuasa 2 di atas dan secara songsang dengan R di bawah. Jadi kita tukar kepada persamaan, okey. Jadi kita mesti darab dengan K ya, constant K ya. Q square per R. Okey, jadi di sini kita lihat jadual yang diberikan, ada kombinasi ni 16, 4 dan 2 kan. Kita gantikan ketiga-tiga nilai ni ke dalam formula ni, okey, untuk mendapatkan nilai K ya, nilai constant. Jadi 16 sama dengan K, Q ialah 4 kuasa 2
per 2. Okey, jadi 2 ni kita pindah ke sebelah kiri. 32. Okey, ni 4 square. 4 square ialah 16 bagi 16. Jadi K ialah 2. Okey, jadi kemudian kita masukkan ke step 2 ya. Okey, kita dapat P sama dengan 2Q kuasa 2 per R. Okey. Okey, kemudian kalau nak dapatkan nilai M, kita masukkan ketiga-tiga nilai ni ke dalam formula ini ya. Okey, P ialah 18 sama dengan 2. Okey, Q ialah M. Okey, M kuasa 2 per R ialah 1. Okey, jadi sekarang 2 ni kita pindah ke sebelah kiri. 18 bagi 2 ialah 9 sama dengan M square. Jadi M ialah, okey, punca kuasa 2, 9. Okey, jadi kita dapat 3. Jadi M ialah 3. Jawapan ialah B. Mari kita lihat soalan ke-37. Okey, soalan ini berdasarkan bab ubahan juga sama dengan soalan 36 tadi, tapi soalan ini lebih kebat sikit ya. Okey, mari kita baca soalan. Jadual 3 menunjukkan beberapa nilai bagi pemboleh ubah R dan S. Diberi bahawa S berubah secara songsang dengan R. Okey, maksudnya ialah S berubah secara songsang dengan R macam ni. Okey, dan nilai M darab dengan N ialah 54. Okey, maksudnya kalau cikgu nak tulis M sahaja sebelah kiri, jadi N tu kita pindah ke sebelah kanan 54 per N. Okey, jadi di sini kita sambung ni ya. Dia nak cari nilai Z. Okey, so S sama dengan darab dengan K per R. Okey, jadi kita lihat di atas. Okey, apakah kombinasi yang kita boleh letak? Ni atau ni kan? Jadi kita letak ni dulu. Okey, jadi R ialah M, S ialah N. Jadi N sama dengan K per M. Okey, kemudian di sini kita dah dapat tadi M ialah 54 per N kan? Kita gantikan ke dalam sini. Okey, jadi N sama dengan K per 50 per N. Okey, jadi ni kita pindah ke sebelah kiri. Okey, cikgu sambung di sini. Okey, jadi N darab dengan 54 per N sama dengan K. Okey, di sini kita boleh cancel N dengan N kan? Okey, jadi kita dapat K ialah 54. Kemudian kita gantikan dalam step ini, step kedua. Okey, iaitu S sama dengan 54 per R. Okey, jadi sekarang kita boleh selesaikan ni untuk dapatkan Z ya. Jadi kita lihat ni. Okey, apabila R ialah Z. Okey, dan S ialah 6. Okey, jadi kita gantikanlah ke dalam sini. Okey, jadi S ialah 6, 54 per. Okey, jadi R di sini ialah Z. Okey, jadi Z ialah 54 per 6. Jadi 54 per 6 ialah berapa? 9 kan? Okey, sama dengan 9. Okey, maksudnya Z ialah 9. Itulah jawapannya, C. Mari kita lihat soalan ke-38. Jadi soalan ini berdasarkan bab matrix. Okey, diberi bahawa, inilah matrix, penolakan matrix ya. Okey, jadi hitung nilai N. Mana nilai N? Kita cari N. N di sini kan? Okey, jadi ni 3 mesti darab dengan N. Okey, jadi maksudnya ialah ni sebelah kanan bawah. Maksudnya 10 tolak 1 sama dengan 3N. Okey, jadi kita tulis di sini 10 tolak 1 sama dengan 3N. Jadi 10 tolak 1 ialah 9 sama dengan 3N. Jadi N ialah 9 per 3. Jadi N ialah 3. Jawapannya ialah A. Senang kan? Mari kita lihat soalan ke-39. Jadi soalan ini berdasarkan pendaraban matrix. Okey, jadi di sini negatif 2, 0 darab dengan 2, negatif 3 untuk dapatkan matrix sebelah kiri atas. Okey, dan kemudian kita guna ni negatif 2, 0 darab dengan negatif 1, 4 untuk dapatkan di sebelah kanan atas. Okey, dan kemudian kita guna 4, 1 dengan 2, negatif 3 untuk dapatkan kiri bawah. Okey, kemudian kita guna 4, 1 okey, dan negatif 1, 4 untuk dapatkan kanan bawah. Okey, okey, jadi sekarang kita cuba selesaikan. Okey, negatif 2 darab dengan 2. Okey, ni dengan ni. Okey, kemudian campur dengan 0, negatif 3. Okey, untuk dapatkan kiri atas. Okey, kemudian untuk dapatkan kanan atas pula. Okey, kita guna negatif 2, negatif 1. Okey, darab dengan ni ya. Okey, negatif 2, 0. Okey, negatif 2, negatif 1. Kemudian campur dengan 0, 4. Okey, kemudian untuk dapatkan kiri bawah. Okey, 4. Okey, 4. Kemudian dengan 2. Ni ya, 4, 1 dengan ni. Okey, ni dengan ni. Ya. Okey, 4.
2 campur dengan 1 negatif 3. Okey, kemudian di sebelah kanan bawah kita guna 4 negatif 1 campur 1 4. Okey, jadi kamu perlu tahu bagaimana nak mendarab matriks ya. Okey, jadi kita selesaikan. Okey, negatif 4 campur kosong. Sini 2 campur kosong. Okey, sini 8 tolak 3. Sini negatif 4 campur 4. Okey, jadi kita dapat negatif 4, 2, 5, 0. Okey, dan pilihan jawapan di mana? A, B, C, D? Jawapan ialah D. Mari kita lihat soalan ke-40 iaitu soalan yang terakhir. Okey, diberi bahawa M ialah matriks 2/2 dan matriks songsang ialah 1 per, yang ni ialah AD minus BC ya. Kemudian ni ada matriks. Okey, jadi cari nilai P dan Q. Okey, apa yang kita perlu tahu ialah untuk dapatkan matriks songsang, katakan matriks original ialah A, B, C dan D. Okey, kalau kita nak songsangkan, kita perlu letak 1 per AD tolak BC. Okey, dan ni A dan D saling tukar tempat, D sini, A sini, kemudian B dan C saling tukar tanda. Okey, macam ni. Sekarang kita bandingkan dengan yang soalan ni ya. Okey, dia kata 1 per 3 negatif 5 tolak 4 negatif 2. Okey, kemudian di sini ada negatif 5 P 2 Q. Okey, sama dengan ni. Jadi kita bandingkan. Okey. D, A, negatif B, negatif C. Okey, jadi di sini kita lihat. Okey, ni ialah A. A. Okey, jadi kita dapat A. Okey, di sini A ialah 3. Okey, kemudian untuk dapatkan ni negatif 5 ialah D. Okey, jadi D, jadi B, C, D. Okey, jadi D ialah negatif 5. Okey, kemudian B ialah 4. Okey, B ialah 4. B ialah 4. Okey, kemudian C ialah apa? C. C ialah negatif 2. Okey, C ialah negatif 2. Okey, jadi di sini, okey, kita tahu bahawa ini P ialah negatif B. Okey, P ialah negatif B. Jadi B ialah 4 kan? Okey, B ialah 4. Jadi P ialah negatif 4. Okey, negatif 4. Okey, jadi ni kita dapat P. Sekarang kita perlu cari Q. Okey, mana Q? Q ialah sini, kan? Q ialah A. Okey, jadi Q ialah A. Q ialah 3. Q ialah 3. Okey, negatif 4. P ialah negatif 4 dan Q ialah positif 3. Jadi jawapan ni ialah B. Sekian saja video untuk kali ini. Cikgu berdoa agar semua calon SPM akan mendapat keputusan yang cemerlang. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye!